Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempersembahkan tentang analisis keutuhan wacana, kejelasan dalam penulisan dan sumber rujukan dalam artikel. Sebelum saya memulakan pembentangan saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya dahulu. Nama saya Diniza Umairah binti Syamuddin dan ini ahli kumpulan saya, Nurin Batrisha binti Muhammad Fazli dan Muhammad Akim Mukris bin Muhammad. Tugasan ini merupakan tugasan persembahan berkumpulan 30% yang terdiri daripada 2-3 orang ahli. Tugasan ini adalah di bawah konsep kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna KPPB dan berkongsi the big idea, komunikasi lisan, asas kualiti interpersonal siswa dengan kursus GWCP 1042 penulisan akademik. Pelajar perlu membuat satu persembahan pembentangan yang menghendaki pelajar menganalisis keutuhan wacana, sumber rujukan dan kejelasan yang terdapat dalam penulisan artikel. Tajuk artikel yang kami pilih ialah Amalan Pembelajaran Abad ke-21 PAK 21 dalam pengajaran dan pemudahcaraan PDPC guru-guru sekolah rendah. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya akan membentangkan bahagian saya iaitu keutuhan wacana. Konsep keutuhan wacana. Keutuhan wacana dapat dikesan melalui wujudnya susunan yang berturutan atau teratur dalam sesuatu wacana. Terdapat dua aspek penting yang menghasilkan wacana yang utuh, iaitu yang pertama, terdapatnya urutan atau koheren. Koheren bermaksud kesinambungan idea yang menjadikan wacana itu suatu teks yang bermakna dan dapat difahami. Selepas itu, wujudnya tautan atau kohesi yang bermaksud keserasian hubungan antara suatu unsur linguistik dengan unsur linguistik yang lain. Seterusnya, terdapatnya penanda wacana yang wujud dalam keempat-empat jenis keutuhan wacana. Terdapat 4 jenis keutuhan wacana, iaitu keutuhan semantik, yang kedua keutuhan leksikal, yang ketiga keutuhan fonologi dan yang terakhir keutuhan gramatikal. Pertama sekali, saya akan menerangkan tentang konsep keutuhan semantik. Keutuhan semantik biasanya dilihat dari dua segi, iaitu hubungan semantik di antara bahagian wacana dan hubungan semantik yang dilihat dari segi konteks atau latar wacana. Selain itu, ia juga melibatkan hubungan antara sebab dan akibat, sebab dan tujuan, sebab dan hasil, alasan dan kesan, syarat dan hasil, dan yang akhir sekali, konteks dalam wacana. Seterusnya, keutuhan leksikal. Keutuhan leksikal melibatkan pertautan antara perkataan atau frasa secara semantik dan unsur pengulangan perkataan juga. Keutuhan fonologi pula merupakan hubungan berkaitan tata bahasa. Ia juga merupakan kajian makna hasil daripada proses gramatikal seperti penggandaan, pengimbuhan dan pemajmukan. Yang terakhir, keutuhan gramatikal. Keutuhan gramatikal merupakan kajian tentang bunyi sebutan dalam sesuatu bahasa. Ia juga dapat dilihat melalui penggunaan tanda dalam penulisan yang dikenali sebagai unsur linguistik. Baiklah, saya akan memasuki tentang analisis keutuhan wacana dalam artikel. Pada bahagian abstrak, saya menjumpai keutuhan semantik iaitu hubungan sebab dan tujuan. Contoh ayatnya, hasil kajian mendapati amalan PAK 21 dalam PDPC guru-guru di sekolah rendah dapat dilaksanakan dengan jayanya. Apa yang saya kaji kat sini ialah pelaksanaan PAK 21 dalam PDPC merupakan sebab, manakala mencapai keberkesanan dalam proses pengajaran merupakan tujuan. Seterusnya, pada bahagian pengenalan, saya berjumpai keutuhan semantik dalam hubungan sebab dan akibat. Contoh ayatnya ialah,
Namun demikian, dalam memenuhi tuntutan mempersiapkan murid dengan kemahiran abad ke-21, para guru menghadapi pelbagai cabaran kerana banyaknya kemahiran yang perlu didedahkan berbanding keterbatasan waktu yang menjadi penghalang utama. Saya mengkaji kekangan waktu dan banyaknya kemahiran merupakan sebab, manakala cabaran dalam mempersiapkan murid itu merupakan akibat. Saya turut menjumpai keutuhan leksikal. Seperti yang kita lihat, perkataan kemahiran abad ke-21 berulang dalam setiap ayat. Ini kerana pengulangan frasa ini menekankan kepentingan kemahiran tersebut dalam pendidikan, membantu pembaca memahami bahawa ini adalah fokus utama kajian. Selepas itu, keutuhan gramatikal. Saya menjumpai perkataan dan, iaitu penggunaan dan menghubungkan dua idea yang berkaitan dengan baik. Pada bahagian metodologi, terdapat keutuhan semantik, iaitu hubungan sebab dan akibat. Contoh ayatnya, reka bentuk MIS method bermaksud gabungan dua ciri data, iaitu data kuantitatif dan kualitatif untuk mencapai matlamat kajian. Gabungan dua ciri data merupakan sebab, manakala mencapai matlamat kajian merupakan akibat. Seterusnya, keutuhan leksikal. Keutuhan leksikal yang saya dapat ialah hiponim. Hiponim merupakan perkataan yang merujuk kepada perkataan yang lebih khusus. Contoh yang saya dapat kat sini ialah guru-guru sekolah rendah. Ayat umumnya guru, manakala hiponimnya ialah guru-guru sekolah rendah. Pada bahagian perbincangan pula, terdapat keutuhan semantik, iaitu hubungan sebab dan tujuan. Contoh ayatnya, kebanyakan guru mengatakan mereka tidak dapat melaksanakan PDPC abad ke-21 bagi semua kelas pada satu-satu hari. Apa yang saya dapat ialah ini mungkin disebabkan oleh kekangan masa dan keperluan untuk merancang aktiviti merupakan sebab, manakala adalah untuk memastikan pelaksanaan pengajaran yang berkesan merupakan tujuan. Seterusnya, terdapat keutuhan leksikal juga. Dalam setiap artikel, terdapat pembuka dan penutup seperti yang kita lihat di pembentangan ini. Pada bahagian atas merupakan pembuka, manakala akhir sekali merupakan penutup. Pembuka menyatakan tujuan kajian, sementara penutup merumuskan kepentingan pengajaran abad ke-21 dalam perkembangan murid. Akhir sekali, pada bahagian kesimpulan, terdapat keutuhan semantik dalam hubungan sebab dan tujuan. Contoh ayat, justeru guru harus sentiasa bersikap proaktif, menilai diri, bersedia, berkeyakinan dan mengambil inisiatif untuk berusaha meningkatkan kemahiran dan menghasilkan teknik pengajaran berkesan yang mampu menarik minat murid. Apa yang kita lihat kat sini, guru perlu bersikap proaktif dan meningkatkan kemahiran merupakan sebab, manakala untuk menghasilkan teknik pengajaran yang berkesan dan menarik minat murid merupakan tujuan. Selain itu, terdapat juga keutuhan leksikal dalam pengulangan perkataan. Seperti yang kita lihat dalam potongan artikel ini, terdapat dua perkataan yang berulang, iaitu PAK21 dan PDPC. Penggunaan kata PAK21 dan PDPC berulang dalam setiap ayat supaya ayat yang ingin dijelaskan mudah difahami oleh pembaca. Seterusnya, kejelasan dalam penulisan. Menurut Aziz Saleh 2007, kejelasan sebagai isi kandungan yang jelas, tepat, tidak kabur dan senang orang memahami. Kejelasan ayat sangat penting untuk memberikan perhatian dalam sesuatu penulisan akademik agar lebih faham. Kejelasan isi pula penting untuk menyemak semula panjang pendek ayat. Ayat pendek boleh membantu keheren, iaitu kesinambungan, sementara ayat panjang membantu kohesi, kekuatan tarikan di dalam penulisan akademik. Ciri-ciri kejelasan. Yang pertama, penulisan secara objektif. Yang kedua, penggunaan akronim dan kata singkatan. Yang ketiga, penulisan yang jelas. Yang keempat, perkembangan idea secara logik, koheren dan kohesif. Yang kelima, menggunakan bahasa yang formal. Kejelasan dalam penulisan. Penulis menggunakan bahasa akademik yang sesuai, jelas dan ringkas. Contohnya, dalam artikel ini,
Berdasarkan data hasil temubual yang ditunjukkan, terdapat kekangan dalam kalangan guru-guru sekolah rendah dan dalam melaksanakan PAK21 seperti sukatan pelajaran yang padat yang menyebabkan guru-guru tidak mempunyai masa yang cukup untuk menghabiskan semua topik serta memberi fokus kepada topik-topik yang penting bagi kelas peperiksaan atas kehendak orientasi peperiksaan. Jadi, di dalam artikel yang kami analisis, terdapat beberapa yang perlu kita fahami dalam penulisan ayat yang jelas, iaitu yang pertama, ayat topik. Ayat topik adalah pernyataan yang lebih umum daripada pernyataan yang lain. Idea utama juga dikenali sebagai ayat topik. Ayat yang menyatakan perkara atau persoalan yang akan dibincangkan dalam sesuatu perenggan. Contohnya dalam artikel ini, di bahagian pengenalan, Kementerian Pendidikan Malaysia berusaha mengangkat pendidikan bertaraf dunia sebagai wacana dalam dasar pendidikan negara dan meletakkan proses pendidikan sebagai satu bidang yang penting dalam kehidupan seharian, khususnya di sekolah-sekolah yang berfungsi sebagai satu institusi perkembangan ilmu. Kurikulum pendidikan haruslah sentiasa mengikut peredaran zaman bagi memastikan pelajar yang dikeluarkan bukan sahaja mempunyai ilmu pengetahuan, malah menguasai kemahiran abad ke-21 bagi menghadapi era globalisasi pada masa ini. Seterusnya, ayat isi. Isi atau hujah memainkan peranan penting dalam sesebuah perenggan. Ayat ini berfungsi sebagai menyokong dan memperkukuhkan ayat topik. Ujahan ayat isi perlu mengandungi bukti. Bukti boleh digarap menggunakan akronim dan kata singkatan untuk membantu pengolahan penulisan dalam penulisan ayat jelas. Dalam artikel ini, ayat isi iaitu sehubungan dengan itu, guru-guru perlu mempunyai kefahaman tentang PAK21 dan bersedia untuk melaksanakannya, agar proses pengajaran dan pemudahcaraan berkesan. Pengajaran dan pemudahcaraan PDPC dianggap penting sebagai proses melengkapkan keperluan murid dengan begitu dinamik. Justru, guru yang mempunyai kompetensi tertentu akan mengembangkan kemahiran bakat, potensi dan pengetahuan pelajar dalam pelbagai bentuk. Guru yang mengajar dengan baik dapat mengubah persepsi murid terhadap sesuatu mata pelajaran. Seterusnya, pengenalan. Bahagian pengenalan memainkan peranan penting sebagai mukadimah yang dapat memberikan gambaran menyeluruh terhadap penulisan. Menurut Tan 2019, perkara yang boleh dimasukkan dalam pengenalan adalah maklumat umum mengenai latar belakang topik yang dipilih atau maklumat spesifik yang akan dibincangkan. Seterusnya, isi kandungan. Isi kandungan dalam penulisan ilmiah terdiri daripada perenggan-perenggan yang disusun dengan mengambil kira keutuhan wacana. Perenggan ialah sebuah esei pendek terdiri daripada ayat-ayat yang membina bentuk dengan fungsi sebagai sebahagian daripada keseluruhan penulisan. Pada kesimpulan pula, penulisan ilmiah atau penulisan akademik perlu dihasilkan berpandukan format tertentu sesuai dengan jenisnya. Kesimpulan adalah rumusan daripada isi-isi perbincangan dalam keseluruhan bab atau penulisan. Sebahagian kesimpulan merupakan rumusan tentang keseluruhan isi yang ditulis dengan sokongan serta berasaskan sesuatu teori atau konsep yang kukuh. Seterusnya, koheren dalam penulisan. Koheren dapat dilihat melalui kesepaduan antara satu bahagian dengan bahagian yang lain, sehingga ayat-ayat memiliki kesatuan makna yang utuh. Dalam penulisan yang koheren, idea-idea dihuraikan dengan jelas dan dalam urutan logik serta disokong oleh bukti dan contoh. Pengembangan idea disusun menggunakan perenggan yang jelas. Faktor-faktor kejelasan koheren ini memudah pembaca untuk mengikuti hujah dan tujuan penulis tersebut. Contoh koheren dalam penulisan dalam artikel yang dianalisis ialah bagi mengubah persepsi murid, guru perlu memainkan peranan membentuk minat murid agar lebih menumpukan perhatian dalam PDPC. Trend PDPC abad ke-21 kini
Guru bukan sahaja perlu menguasai ilmu, tetapi menerapkan kemahiran abad ke-21 dalam kalangan murid. Penekanan untuk menguasai kemahiran abad ke-21 haruslah bermula dengan menerapkan pelbagai kemahiran abad ke-21 dalam proses PDPC. Kohesi dalam penulisan. Konsep kohesi pada dasarnya merujuk kepada hubungan bentuk, iaitu unsur-unsur wacana yang digunakan untuk menyusun suatu wacana supaya memiliki kesepaduan dan utuh. Penulisan kohesi dapat dilihat melalui ciri berikut, iaitu berbagai-bagai struktur ayat, menggunakan tanda baca yang betul, perenggan dibina dengan baik, penggunaan kata hubung yang tepat, dan peralihan antara perenggan dengan bahagian-bahagian lain yang tepat. Contoh kohesi dalam artikel yang dianalisis ialah guru-guru juga mendapati para pelajar berkomunikasi dengan rakan secara aktif, berbincang untuk mendapatkan maklumat dan belajar bekerjasama sesama mereka. Mereka menggunakan traffic light sebagai cara menunjukkan kefahaman mereka terhadap proses PDPC. Ayat ini dibina untuk menunjukkan kohesi dari segi hubungan semantik sebab dan hasil. Baiklah, saya akan meneruskan dengan rujukan pula. Baiklah, rujukan boleh difahami sebagai pemberian kredit atau penghargaan kepada pengkarya melalui menulis namanya di akhir sesebuah penulisan. Rujukan ni mendandakan perkara yang telah kita tinjau dan kita rujuk. Hal ini bertujuan untuk menghargai dan mengiktirafkan karya penulis tersebut. Rujukan juga dapat mengelakkan kita daripada berlaku plagiat kerana ia menjadi bukti bahawa kita telah membuat kajian terhadap sumber-sumber yang kita dapat dalam penulisan yang kita buat tersebut. Baiklah, seterusnya terdapat beberapa gaya penyenaraian sumber rujukan yang digunakan dalam penulisan, terutamanya gaya APA, sistem APA. Sistem APA iaitu American Psychological Association telah mengemaskini format rujukan dan sitasi dalam edisi ke-7. APA merupakan sesebuah organisasi profesional yang terkenal dengan gaya penulisan atau rujukan dalam penyelidikan akademik. Dalam konteks ini, APA merujuk kepada gaya rujukan APA yang digunakan dalam penulisan ilmiah. Format APA ni digunakan oleh Institut Pengajian Guru di seluruh Malaysia. Yang seterusnya kita ada sitasi. Sitasi ni merujuk kepada nama-nama penulis atau sumber yang dinyatakan dalam penulisan atau hasil karya yang kita buat. Seterusnya kita ada rujukan. Rujukan pula merujuk kepada senarai maklumat rujukan untuk nama-nama yang telah dinyatakan dalam petikan karya yang muncul di akhir penulisan. Rujukan ini juga menjadi bukti bahawa maklumat yang kita ambil itu sahih dan benar. Baiklah, yang seterusnya kita ada contoh sitasi ni, di mana sitasi yang saya letak ini merupakan sitasi bagaimana sitasi itu ditulis pada akhir perenggan. Sitasi ini ditulis mengikut format APA 7. Dalam penulisan luar negara, jika sumber mempunyai nama penuh dalam rujukan, seperti contoh Azalia Ayub ini, maka dalam sitasi
dalam teks kita hanya perlu menggunakan nama belakang pengarang itu saja. Contohnya Ayub. Akan tetapi untuk penulisan di Malaysia, nama-nama Melayu atau Muslim boleh ditulis dengan nama penuh. Tetapi kita tidak boleh letak bin, binti atau senarai pangkat. Contohnya Datuk Nur Wan Ni dan sebagainya. Yang seterusnya kita ada contoh rujukan. Baiklah, saya dapati bahawa rujukan dalam artikel tersebut kebanyakannya tidak mengikut format rujukan format APA edisi ke-7. Ni saya ada satu contoh rujukan yang saya ambil dalam artikel tersebut. Rujukan ini tidak mengikuti format APA ke-7 di mana terdapat beberapa kesalahan dalam membuat rujukan. Kesalahan yang pertama, nama pengarang ditulis dengan nama penuh. Yang kedua, tajuk, di mana tajuk ini ditulis di awal perkataannya menggunakan huruf besar. Dan seterusnya, volume dan halaman ni, di mana dia menulis tanda wol dan nombornya tidak miring. Okey, ni kesalahan dia. Jadi nama ni kita perlu tukar dengan nama yang singkat. Contohnya yang saya betulkan ini Abdullah tanda koma A.S. kurungan tahun. Seterusnya tajuk. Kita mestilah menggunakan huruf besar pada permulaan tajuk saja ataupun pada kata nama khas. Ni contoh tajuk yang saya dah betulkan, di mana saya hanya tulis huruf besar, saya hanya guna huruf besar pada awal perkataan saja, awal permulaan tajuk ni saja. Dan seterusnya, volume ni kita tidak perlu tulis tanda wol seperti mana dalam contoh ni, dan kita hanya perlu tulis nombor wol ni saja. Dan kita perlu miringkan. Ini di bawah ini ada rujukan yang betul mengikut format APA 7, di mana saya betulkan rujukan tadi kepada rujukan yang mengikut format APA 7. Kita boleh lihat di mana nama pengarang disingkatkan dan tajuk hanya menggunakan huruf besar di awal tajuk saja. Dan nama jurnal perlulah dimiringkan. Wol ni kita tulis nombor saja dan perlu dimiringkan. Lalu kita tulis halaman. Itu saja. Itu saja yang dapat kami kongsikan. Dengan penuh kesyukuran, kami berharap segala perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada anda semua yang melihat ini. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan segala kekhilafan itu adalah kelemahan kami sendiri. Semoga kita semua sentiasa diberkati dan diberi petunjuk olehnya dalam setiap usaha kita. Teruskan mencari ilmu dan semoga berjaya dalam setiap langkah yang diambil. Sekian, terima kasih.